kita di muka 99 ni. 99 yang ada buku atau kitab, insyaAllah muka 99 insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bi hadihi wa man salaka bi da'watihi ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna min alladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Ya Allah, Kau tunjukkanlah kepada kami yang benar dan kurniakanlah kepada kami kemampuan untuk ikut yang benar itu, dan tunjukkanlah kita kepada kami yang batil, dan kurniakanlah kepada kami keupayaan untuk meninggalkan yang batil. Ya Allah, Kau jadikanlah kami dari kalangan hamba-hamba-Mu yang mendengar kata-kata-Mu dan mengikutinya dengan cara yang paling baik. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah selesai kita menunaikan salat maghrib secara berjamaah. Mudah-mudahan kelebihan yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 27 derajat dibandingkan salat secara bersendirian, mudah-mudahan Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Di samping itu, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana malam ini masih lagi terus kita dapat duduk bersama-sama dalam majlis MT, yang mana majlis MT ini disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pertama diturunkan ketenangan kepada mereka yang berada dalam majlis ini, yang kedua diselubungi oleh rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang ketiga dikelilingi ataupun dikerumuni oleh para malaikat, dan yang keempat Allah sebut siapa yang berada dalam majlis itu. Tapi kita hendaklah pastikan bahawa semuanya ini bukan kekuatan kita. La haula wa la quwwata illa billah. Semuanya ini adalah dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bila kita menyedari itu, mudah-mudahan kita mengatakan alhamdulillah, dan kita tidak akan terpedaya sehingga menjadi orang-orang yang disebut al-maghrurun, orang-orang yang terpedaya. Bagaimana boleh berlaku terpedaya? Sebab bila dia lupa bahawa ini adalah rahmat pertolongan Allah, dia merasakan bahawa dia sangat hebat dan sangat kuat, padahal la haula wala quwwata illa billah. Padahal tiada daya dan tiada upaya kalau dia nak buat dengan sendiri, kalau tidak dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-dua sifat ini, iaitu pertolongan dan rahmat Allah, perlulah kita rasakan setiap masa. Kenapa? Kerana manusia ini Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia dicipta sifatnya adalah lemah, tidak ada kekuatan apa-apa. Dan kalau kita nak gunakan bahan-bahan yang berbentuk material, kebendaan, tak kiralah apa pun namanya, makjun ke apa, minuman apa ke dan sebagainya, dia tidak boleh menguatkan hati, dia hanya boleh menguatkan tenaga dan fizikal kita saja. Tapi hati hanya boleh dikuatkan apabila diberi oleh Allah Ta'ala. Ini perlu kita tanamkan dalam diri kita supaya tidak akan mengakui kelemahan kita, maka kita akan bergantung kepada yang maha kuat, Al-Qawi, iaitu Allah yang maha kuat. Dan kita, oleh kerana kita lemah, kita memerlukan kepada pertolongan yang maha kuat, iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mudah-mudahan para jemaah kita sama-samalah pastikan yang kehadiran kita ini adalah untuk mendapat ridha Allah, dan untuk mendapat ridha Allah pastikan kita lakukan ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala.
diadakan oleh Allah Ta'ala, kita akan dapat merasakannya bahawa semuanya itu berlaku kerana ditadbir dan diatur oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Surah As-Sajdah yang biasa kita dengar di sebahagian tempat bila hari Jumaat subuh akan baca surah Sajdah. Allah berfirman, yudabbirul amra minas samai ilal ardh. Allah mentadbir segala urusan sejak daripada yang di langit dan juga di bumi. Masya Allah. Inilah dia, kalau kita melihat bagaimana Al-Quran ini suatu kitab yang sangat tinggi kedudukannya, sehingga fakta-fakta sains yang ditemui oleh manusia dalam kajian masing-masing semuanya sebenarnya telah disebut terlebih dahulu oleh Al-Quran. Tapi Allah Ta'ala tak sebut secara detail. Allah akan sebut secara prinsip-prinsipnya sahaja. Kalau disebut secara detail, manusia tak akan menggunakan akalnya untuk berfikir. Allah bagi akal manusia supaya dengan akal itu ada ruang untuk dia berfikir, tapi jangan terlajak dalam berfikir. Kalau terlajak dalam berfikir, Allah pun dia nak fikir nanti macam mana zat Allah Ta'ala. Ini bahayanya kalau sekiranya fikiran itu tidak dikawal. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Ta'ala menyuruh kita supaya bataskan fikiran kita. Berfikir itu tak ada masalah, memang disuruh. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala suruh. Banyak dalam Al-Quran, sama ada dalam bentuk suruhan ataupun dalam bentuk teguran. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sudihat. Ini Allah Ta'ala dalam bentuk afala yanzuruna. Apakah mereka tidak melihat, memerhatikan bagaimana unta itu dicipta oleh Allah Ta'ala? Dalam ayat yang lain pun Allah Ta'ala suruh kita melihat, memikirkan. Tapi tentang zat Allah jangan difikirkan. Sebab laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Allah Ta'ala. Sebab manusia ini bila berfikir sesuatu, dia akan membuat perbandingan. Bila buat perbandingan, dia akan mencari apa sahaja benda yang boleh dibandingkan ataupun disamakan dengan Allah, sehingga akan menimbulkan keraguan terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu sedikitlah dia mukadimah malam ini tentang tajuk ini. Tajuk besarnya ialah Al-Quran mendahului ilmu moden. Yang saya sebutkan tadi, asas-asasnya disebut dalam Al-Quran. Lepas itu kamu carilah bagaimana kamu nak memikirkan kejadian-kejadian yang ada itu, semuanya tidak lepas daripada diatur dan ditadbir oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, dalam kuliah yang lalu kita sudah melihat satu contoh bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran menggambarkan tentang manusia ini. Kalau naik ke atas, makin tinggi ke atas, manusia akan merasa apa? Merasa sesak. Kenapa merasa sesak? Kerana bila ke atas dah tak ada udara. Subhanallah. Quran sudah menyebut benda ini. Sebelum dia orang-orang yang berhubung dengan penerbangan dan sebagainya menemuinya, Quran lebih dahulu sudah menyebutnya. Tapi Quran menyebut bukan sahaja tentang kesesakan itu, Allah Ta'ala mengingatkan manusia supaya jangan terjadi demikian. Iaitu apa dia? Mereka yang tidak mau mendengar kata-kata Allah, tidak mau mendengar peringatan-peringatan Allah, tidak suka kepada ajaran Islam yang terdapat di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala jadikan dada mereka ini seperti apa? Seperti orang yang naik di atas. Ini yang kita dah lihat dalam kuliah yang lalu, surah Al-An'am ayat 25. Wa may yurid ayyadillahu, dan sesiapa yang Allah nak sesatkan dia, ada petandanya. Yaj'al sadrahu dayyiqan haraja ka'annama yas'adu fis sama. Allah jadikan dadanya itu sempit dan sesak seperti orang yang naik di atas. Nampak? Perkataan seperti naik di atas sudah disebut di dalam Al-Quran.
Bila ahli-ahli yang berhubung dengan bidang ini buatkan yang memang naik atas, memang akan berasa sesat. Sebab itulah kita lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat ini fakta sainsnya ada, tapi yang Allah Taala memberikan peringatan apa dia? Siapa yang Allah Taala nak sesatkan itu sudah ada petandanya awal. Maknanya apa? Maknanya peringatan dari Allah Taala. Kalau sekiranya ada orang terasa tak senang dengan ajaran Islam ini, maka tandanya orang itu nak disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab ini kita lihat dia seperti apa istilah kalau ini apa namanya, simptom ya. Simptom ya. Betul ya, simptom ya. Kalau ada simptom nak kena kencing manis ke apa, doktor pun kata awak ni ada tanda nak kencing manis. Apa kita kena buat? Kena dengar nasihat doktor lah kan. Ya, kena dengar lah. Sampai peringkat kalau kena potong kaki itu potong lah. Kalau tidak lagi parah kan. Maknanya ada petanda. Subhanallah, Allah Ta'ala sayangnya kepada manusia ini diberi peringatan melalui Al-Quran. Sebab itu Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran bahawa Al-Quran itu adalah sebagai zikra wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan, dan peringatan itu bermanfaat kepada orang yang beriman. Artinya kalau siapa mengaku diri sebagai beriman, dia kena sedia mendengar apa yang datang dalam Al-Quran. Kalau dia rasa keberatan, itu simptomnya. Kalau dia tak berusaha untuk mengobatinya, memperbetulkan hatinya, na'udzubillah, dia akan terus sesat dan jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok Allah Taala Maha Pengasih, Maha Penyayang, dah beri peringatan awal-awal. Sesiapa yang Allah Ta'ala nak sesatkan, Allah Ta'ala jadikan dadanya sesak untuk menerima Islam. Tak suka mendengar Islam. Apa saja berhubung dengan Islam, dia terasa berat hatinya. Itu dari satu sudut. Dari sudut yang kedua, yang ada kaitannya dengan fakta sains, ialah seperti orang yang naik ke atas. Quran dah sebut, kemudian barulah orang-orang yang ada kaitan dengan kebudalaan ini mengakui kebenaran apa yang disebut dalam Al-Quran. Itu contoh yang pertama dalam kuliah yang lalu. Malam ini kita akan lihat contoh yang kedua, insyaAllah ya. Al-Quran menceritakan bahawa pusat deria rasa terletak pada kulit sebelum ia dibedahkan oleh pakar anatomi, iaitu pakar yang berhubung dengan kehidupan ini, terutama sekali yang berhubung dengan kulit manusia. Sebelum mereka membuat pengakuan, sebelum mereka mendapati bahawa memang benar kulit ini adalah merupakan pusat deria ya. Bila pusat deria kat situ pakarnya untuk merasakan pedih ataupun tidak. Ini disebut oleh Al-Quran sebelum mereka menemui fakta tersebut ya. Soalannya, adakah terdapat contoh yang lain? Yang lain maknanya yang lain daripada naik ke udara makin sesak. Ada contoh yang lain? Ya, terdapat banyak contoh lain, antaranya rahsia pembentukan bahagian badan manusia. Apakah perkara tersebut? Sebelum ini, manusia menyangka bahawa keseluruhan tubuh adalah anggota deria dan tahap deria tersebut adalah sama pada setiap bahagian. Mungkin orang sebelum itu dia kata keseluruhan lah ya, seluruh anggota manusia ini adalah merupakan deria yang mula untuk merasakan sakit, pedih dan sebagainya. Dan mereka menyangka itu semuanya adalah sama, tapi sebenarnya tidak begitu ya. Namun begitu, ilmu anatomi moden telah menjumpai fakta baru yang tidak diketahui sebelum ini, yaitu pusat deria rasa bagi rasa sakit dan selainnya tertumpu dengan kebanyakannya pada kulit. Tertumpu pada kulit, itu yang dikatakan pusat deria. Memanglah kita banyak deria. Dia pendengaran, itu untuk mendengar. Penglihatan, untuk melihat, itu deria melihat ya. Manis, itu deria. Tapi deria sakit, pedih,
dia sebenarnya pada kulit rupanya. Allah dah sebut dalam Al-Quran, dan mereka mengakui kebenaran ini. Pakar-pakar anatomi ini mengakui kebenaran ini, sehingga kita dengar ada suatu cerita dahulu seorang pakar daripada Thailand, doktor Ustaz saya, bila mendengar sahaja kenyataan Al-Quran, dia pun masuk Islam. Masya Allah. Dan sekarang pun banyak kita dengar orang-orang yang yang pakar-pakar, yang bijak dalam berbagai bidang, bila mereka diberikan Al-Quran kepada mereka itu, mereka baca dalam Al-Quran itu, mereka dapati benar apa yang disebut dalam Al-Quran, lalu mereka pun mengucap dua kalimah syahadat. Banyak berlaku ini ya. Maknanya orang yang masuk Islam ni bukan orang calang-calang, orang yang tinggi pemikirannya ya. Ada yang dah sampai 70 tahun, bila tengok apa yang ada di dalam Al-Quran itu betul dengan apa yang mereka mengalami selama ini, akhirnya mereka pun mengucap dua kalimah syahadat. Inilah pentingnya para jamaah, kita sama-sama lah tunjukkan kepada orang lain kebenaran Al-Quran. Mungkin kita bukan pakar dalam bidang itu, tapi setidak-tidaknya kita tunjukkan akhlak kita yang baik, yang bagus dan sebagainya, menghormati orang lain dan sebagainya kan. Lakum dinukum waliyadin. Kamu dengan kepercayaan kamu, aku dengan kepercayaan aku. Tapi kalau kita seorang itu meyakini kebenaran Islam, tapi mulutnya kasar, cempa dan sebagainya, bagaimana orang nak tertarik dengan Islam? Padahal orang seperti ini kalau ditanyakan, itu adalah perangai dia. Sedangkan Al-Quran tidak demikian. Para jamaah, sebelum melihat Al-Quran, orang akan melihat perangai kita dulu. Dia akan melihat perangai kita dulu. Ini bagi kita yang nak menunjukkan keindahan, kebagusan Al-Quran. Jadi kerana itu, penting pertama sekali ialah supaya kita dengar apa yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran, sama ada perangai-perangai yang baik yang disuruh oleh Allah Ta'ala, ataupun perangai-perangai yang tidak baik yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Perangai yang tak baik, banyak di antaranya yang kita boleh lihat ayat dalam surah Al-Hujurat. Dalam surah Al-Hujurat itu Allah Ta'ala jelaskan beberapa sifat yang tidak baik yang tidak harus ada pada orang-orang beriman. Ya, ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa yakunu khairan minhum wa la nisa'un min nisa'in asa yakunna khairan minhum wa la tadillu anfusakum wa la tanabazu bil alqab syalisku ba'dal iman. Seterusnya beberapa sifat yang Allah Ta'ala melarang daripada ini. Maknanya orang beriman jangan mempunyai sifat-sifat yang itu, tapi sifat yang sebaliknya, sifat-sifat yang positif, yang ijabi dalam bahasa Arab, disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Secara umum Allah Ta'ala menyuruh kita menjadi orang yang berlaku baik dengan orang lain. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berlakulah baik kamu dengan sesama manusia sebagaimana Allah berlaku baik terhadap kamu. Disuruh dalam bentuk umumnya. Kemudian dalam bentuk kekeluargaan, bagaimana kita lihat supaya masing-masing melaksanakan perintah Allah. Ya, anak wajib taat kepada ibu bapanya selagi ia tidak menyuruh perkara-perkara yang berlawanan dengan ajaran agama. Isteri pun begitu juga, wajib taat kepada suami selagi tidak menyuruh perkara-perkara yang bercanggah dengan agama. Lihat, itu arahan-arahan ataupun larangan-larangan yang mana Allah Ta'ala mahukan orang yang beriman ini tunjukkanlah ini dia Al-Quran. Bila ini Al-Quran, maknanya inilah yang dikehendaki oleh Allah. Sebab yang apa yang disebut dalam Al-Quran semuanya adalah sama ada suruhan, itu yang dikehendaki oleh Allah supaya dilakukan, ataupun larangan, itu pun kehendak Allah supaya ditinggalkan. Kehendak Allah, bukan kehendak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya menyampaikan. Hanya para jamaah, jangan kita merasa cepat-cepat, Allah mana aku mampu. Tak. Kita mampu, mana yang kita dengar, kita tahu, kita mampu. Mungkin kita tak mampu kalau ditanya surah apa,
Mungkin kita tak mampu, tapi kita yakin bahawa apa yang kita dengar itu memang ada di dalam Al-Quran. Ya, kalau sekiranya tak ingat surahnya, ayat keberapa, boleh tanya pada orang. Sekarang ini pun tak masalah para jamaah. Kalau kita ada komputer dan sebagainya, cari saja di dalam internet dan sebagainya, download, simpan, cari ayat apa dan sebagainya, akan ketemu. Daripada kita mengumpulkan selebriti-selebriti untuk ditengok dan sebagainya, baik kita menyimpan benda ini. Ya, hadis-hadis ada, ayat Al-Quran ada, kita boleh lakukan ini. Kalau kita sayangkan harta nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, untuk kita dapat mengelakkan diri kita daripada bermasalah bila ditanya oleh Allah Ta'ala nanti di hari akhirat. Dari mana kamu dapat harta kamu? Kemana kamu belanjakan? Payah nak jawab nantinya. Ya? Baik, jadi kita nak lihat, ya, bahawa tentang deria, rasa pedih ataupun sakit itu ialah pusatnya, pangkalnya ialah pada kulit. Oleh itu manusia hanya akan merasai sakit cucukkan jarum jika ia dicucuk melalui kulit. Namun begitu, Al-Quran telah menyebut fakta ini sebelum ia didedahkan oleh pakar penyelidikan perubatan pada kurun yang ke-20. Ini pakar perubatan baru jumpa sekarang, tapi Al-Quran sudah sebut lebih awal lagi, 14 abad yang lalu. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah An-Nisa ayat 56. Tapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala bukan semata-mata nak menyebutkan fakta sains itu, tapi begini para jamaah, ya, bila Allah Ta'ala sebutkan apa saja fakta-fakta, apa saja perkara yang disebut dalam Al-Quran, semuanya ada pengajaran di dalam. Hatta cerita-cerita yang ada di dalam Al-Quran, Nabi-Nabi dengan kaumnya, Nabi-Nabi dengan keluarganya, semuanya disebut dalam Al-Quran itu. Tujuannya apa? Kata Allah Ta'ala, laqad kana fi qasasihim ibrah. Ya, sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu ada mengandungi pengajaran. Walaupun namanya tak sama, tapi perangainya akan ada yang sama. Walaupun dia namanya bukan Fir'aun, tapi perangai nanti perangai macam Fir'aun. Walaupun dia bukan seorang yang anaknya namanya apa? Qabil, yang membunuh anak adik-beradik dia sendiri, tapi banyak orang berperangai macam Qabil, membunuh tak tentu hala. Kita dah tengok sekarang ini banyak berita, ya, bagaimana seorang anak membunuh maknya sendiri pun ada. Subhanallah. Ini yang Allah Ta'ala ceritakan. Semua cerita itu jangan dianggap sebagai cerita macam cerita novel-novel biasa yang hanya untuk menghiburkan dan sebagainya, tetapi di dalamnya ada mengandungi pengajaran yang perlu diambil. Sehingga kalau kita lihat Fir'aun yang begitu dahsyat sekali pengakuan sebagai Tuhan, tengok Allah Ta'ala nak tunjukkan isterinya beriman. Isteri Fir'aun adalah wanita yang beriman, sehingga Allah Ta'ala rakamkan di dalam Al-Quran, dia disebut sebagai ahli surga oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Artinya apa? Artinya kalau kita melihat orang tu suaminya begitu, jangan cepat-cepat nak lihat isterinya akan jahat dan sebagainya. Isteri pun begitu juga. Suami aku teruk sangat, suami kamu teruk tak seteruk Fir'aun. Kena begitu, tak seteruk Fir'aun, ya. Sebab suami kamu ni cuma tunggang langgang aja minum arak, dia tak sampai mengaku sebagai Tuhan. Walaupun kita kena mengakui bahawa minum arak itu haram, ya, tapi bagi seorang isteri kena ada kesabaran, kena ada kekuatan, kena sentiasa berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Banyaklah kalau kita lihat, ya. Sebab itu saya katakan tadi bahawa Allah Ta'ala bila menyebut sesuatu di dalam Al-Quran, tentunya di sana ada pengajaran yang perlu diambil pelajaran oleh manusia yang mengaku dirinya beriman kepada Al-Quran, ya. Baik, Allah Ta'ala sebutkan dalam surah An-Nisa ayat 56, innal ladzina kafaru bi ayati sawfa nuslihim nar kullama nadidat juluduhum badalnahum juludan ghairaha
liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Kita nak tengok ya satu-satu ni ayat ni, beberapa perkara yang boleh kita beri perhatian ya, supaya kita bila membacanya, mendengarnya, mudah-mudahan ia menyentuh hati kita. Allah berfirman ayat tadi yang bermaksud sesungguhnya orang-orang sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan kami akan membakar mereka dalam api neraka. Tiap-tiap kali kulit mereka masak hangus, kami akan gantikan untuk mereka kulit yang lain, supaya mereka dapat merasa azab sengsara itu. Dan ingatlah, sesungguhnya Allah adalah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana. Baik, kita lihat pertama, Allah Ta'ala nak mengingatkan mereka yang kufur ingkar dengan ayat-ayat Allah. Sebab itu manusia ini dia perlu dibantu, perlu diberitahu. Ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala sama ada ayat yang berupa yang kita baca, iaitu ayat Al-Quran. Itu ayat yang disebut ayat maqru'ah ataupun matlu'ah, iaitu ayat yang dibaca. Ada satu lagi ayat lagi yang disebut sebagai ayat al-musyahadah ataupun disebut al-bayyinat. Apa dia ayat yang musyahadah ini? Iaitu ayat-ayat yang disaksikan, peristiwa. Kita lihat berapa banyak sekarang peristiwa-peristiwa yang berlaku kan? Kita tak dengar ayatnya, tapi bila kita faham ini adalah tanda ayat yang menunjukkan Allah Maha Berkuasa. Biasa kita dengar istilah orang kita mengatakan apa? Cuaca apa disebut? Cuaca tak menentu. Betul lah. Kenapa kita kata cuaca tak menentu? Sebab kita tak tahu kan. Lepas ini ribut ke tak ribut nanti? Hujan ke tak hujan nanti? Tak tahu kan? Sebab itu tak menentu. Tapi di sisi Allah memang sudah ditentukan begitu. Allah dah tentukan. Kalau tidak Allah tak berkuasa. Tiba-tiba berlaku. Ini bukan Tuhan macam ini. Dia tahu dah. Memang dia dah tentukan. Sekejap lagi ni ribut ke tak ribut sini? Dia tak tahu. Sebab itu dia kata, aku tak sangka. Sebab kita tak tahu. Tapi di sisi Allah memang Allah Ta'ala dah atur begitu. Sebab itu kalau orang kita berjalan pada jamaah, sebagai orang yang melihat ayat-ayat, ayat itu bukan dibaca, tapi ayat itu dalam bentuk kejadian-kejadian. Maka kita pun akan mengatakan bila berlaku seperti itu, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang dia mahu. Kalau kita nak lihat apa yang dia mahu tu, banyak kejadian kita pun kita perhatikan ya. Apa yang dia mahu. Orang yang berumah tangga, Allah Ta'ala mahu dia dapat anak lelaki aja, berdiri lelaki. Allah Ta'ala mahu anaknya perempuan aja. Dan Allah Ta'ala mahu anaknya lelaki dan perempuan. Allah Ta'ala mahu ada dua alat kelamin. Itu Allah Ta'ala mahu. Allah Ta'ala mahu orang itu tidak mempunyai anak kandung. Sebab Allah Ta'ala yang mahukan. Ini semua adalah ayat-ayat kejadian namanya, yang diistilahkan oleh ulama al-ayat al-kauniyah ataupun al-ayat al-mashhudah, ayat-ayat yang disaksikan peristiwa itu. Sebab itu kita tidak akan kebingungan bila berlaku sesuatu yang di luar jangkaan fikiran manusia. Kita tetap akan mengatakan Allah Ta'ala itu wa ala kulli syai'in qadir. Dia Maha berkuasa di atas segala sesuatu. Mungkin kita tak lupa dulu pernah berlaku letupan Apollo ya, di Cape Kennedy. Saya tak ingat tahun berapa ya. Bila naik saja ke angkasa itu, tak sampai 1 minit meletup. Mereka kebingungan macam mana boleh berlaku. Ya, sebab orang tak beriman. Tak mungkin dia akan dilepaskan kalau sekiranya belum siap dengan secukupnya. Sebab kekuatan fikiran manusia dia dah nampak macam itu, tak cukup. Sebab itu dia pun menggunakan dengan apa? Countdown-nya daripada 10 kan ke begitu ya. Lepas
lepas, tak sampai 1 minit. Ada kalau tak silap saya 46 atau 47 saat meletup di udara. Mereka kebingungan. Orang beriman mengatakan fa'alul lima yurid. Allah buat apa yang dia suka, apa yang dia mahu. Nak mengajar kita ini bahawa kekuatan kamu jangan menyebabkan kamu itu sombong dengan Allah Ta'ala. Kebijaksanaan kamu jangan kamu mengaku bahawa kamu terlalu bijak. Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran, wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan di atas orang yang ada ilmu, ada yang lebih mengetahui lagi. Kita sesama kita pun berbeza-beza kan. Ada orang yang lebih lagi diberikan oleh Allah Ta'ala. Orang yang paling bijak dalam dunia, jangan lupa Allah Ta'ala itu alim. Dia maha mengetahui segala-galanya. Ini semua para jamaah, yang kalau kita baca Al-Quran, kita memahami Al-Quran, kita dapat kaitkan segala yang berlaku ini dengan apa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru seorang itu merasa tenang. Dia tidak berfikir dengan mulutnya, tapi dia mengingat dengan hati dan fikirannya bahawa Allah Ta'ala itu adalah yang maha berkuasa. Ini yang kita nak lihat ayat ini satu-satu ya. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar dengan ayat-ayat keterangan kami. Ayat keterangan sama ada Al-Quran yang dibaca ataupun kejadian-kejadian yang disaksikannya. Ini semua adalah ayat-ayat keterangan yang nyata tentang apa? Tentang adanya pencipta dan pengatur alam ini. Mereka yang kufur ini, apa kata Allah Ta'ala? Sawfa nuslihim nar. Kami akan membakar mereka dalam neraka. Kami akan bakar mereka, kami akan masukkan mereka ke dalam neraka. Tengok. Kenapa ayat itu pendek saja ya? Kufur kepada Allah, masuk neraka. Bila kita pahami seperti ini, ayat seperti ini para jamaah, artinya orang yang kufur kepada Allah, yang tak percaya kepada Allah, dia tak akan pedulikan apa yang dikatakan kepada Allah, sama ada suruhan ataupun larangan. Dia tak akan pedulikan. Dia akan hanya melakukan apa yang dipikirkan dia boleh lakukan untuk hidup. Apa yang dikemukakan dia lakukan. Dia tak akan pedulikan batas-batas yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Sebab itu kita dapati ada di antara mereka kerana keinginan nafsunya yang begitu hebat, tinggi sekali sehingga tak terkawal. Walaupun kita orang beriman, yang beriman kepada Al-Quran, walaupun kita nikah dengan cara yang sah, ya, nikah cara Islam, cara yang sah, tapi ada batas-batas tertentu. Allah Ta'ala kata jangan campuri isteri kamu. Mungkin 7 hari kan, begitu kan? Tiap bulan kan kena stop lah tiap bulan kan. Siapa yang suruh stop? Allah. Tengok kita yang beriman, walaupun kita sudah nikahi isteri kita dengan cara yang sah, Allah Ta'ala kata yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa bil mahid wa la taqrabuhunna hatta yakburna. Jangan kamu dekati isteri kamu. Makna dekati apa dia? Maksud dekati itu maknanya jangan dihubungi. Jangan kamu campuri isteri kamu itu ketika dalam haid. Nampak? Oleh kerana orang itu beriman, bila sampai batas macam ini, dia akan berhentilah. Kenapa tidak berhenti? Allah nak uji ni, kamu beriman tak kepada Allah? Kamu ada nafsu? Ya. Sebab Allah Ta'ala sudah sediakan nafsu itu kan. Tapi Allah Ta'ala kata nafsu kamu yang ada itu kena tunduk dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau kamu beriman, Allah Ta'ala kata bila isteri kamu dalam keadaan haid, kamu jangan campur. Ini orang beriman. Subhanallah. Belum lagi nak cakap pasal apa? Kalau dalam keadaan-keadaan ini kan ya, mereka itu yang katanya mencampuri pelacur-pelacur dan sebagainya. Dengan penyakit apa namanya? Yang popular tu, syfilis ya. Itu dari sudut penyakit. Kita orang beriman ni belum kena penyakit, belum apa pun, Allah Ta'ala kata apa? La taqrabuz zina.
jangan kamu hampiri zina. Perkara yang mendekati zina, membawa kepada zina pun sudah dilarang oleh Allah Ta'ala. Apalagi zinanya. Selamat akan bertindak orang itu akan selamat. Kenapa selamat? Kerana mengikut apa yang dikehendaki oleh pencipta manusia. Sebab itu para jamaah, kalau kita boleh faham ayat seperti ini walaupun pendek, Allah Ta'ala mengatakan innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Kami akan bakar mereka di dalam neraka. Bukan saja masukkan, dibakar dalam neraka. Itu yang pertama. Yang kedua, kullama nadidat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha. Setiap kali kulit yang dibakar itu kering hangus, kata Allah Ta'ala, kami akan tukar dengan kulit yang lain. Bila kering hangus, Allah Ta'ala akan tukar dengan kulit yang lain. Kenapa Allah Ta'ala tukar? Allah Ta'ala kata liyadzuqul azab, supaya mereka akan merasakan azab siksaan daripada bakaran ini. Dan pakar-pakar anatomi dalam bidang ini, mereka sudah buat kajian. Memang kalau sudah dibakar kulit itu kering, bakar sekali lagi tak akan rasa. Jangan tak percaya ya. Kalau tak percaya, kita boleh buat ujian nanti, insyaAllah. Kita buat ujian, bakar tapi kering, bakar sekali lagi, tak akan rasa. Dan ini bukan kita yang mengatakan demikian, yang saya seperti saya yang tak tahu bidang ini, tapi pakar dalam bidang ini membuat pengakuan. Betul. Bila kulit itu sudah dibakar kering, bakar sekali lagi, tak akan merasakan kepedihan. Allah dah menyebutkannya 14 abad yang lalu, 1400 tahun yang lalu. Orang jumpa baru 20 tahun yang lalu. Subhanallah. Ini fakta sains, ya. Yang pertama, dalam ayat seperti ini para jamaah, kita sebagai orang beriman, peringatan pertama, artinya Allah Ta'ala suruh kita jangan cuba nak kufur kepada Allah Ta'ala. Sebab bila kufur kepada Allah, bila melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Ta'ala, mengakibatkan masuk dalam neraka. Pertama, berapa hari masuk neraka? 1 hari di sisi Allah, 1000 tahun di perhitungan kamu. Allah. Dan mudah-mudahan tak ada dah cita-cita untuk masuk dalam neraka. Sebab Allah sendiri sayangkan kita. Dia suruh kita berdoa apa dia? Waqina azaban. Nah, itu sayangnya Allah kepada kita. Dia beritahu, kamu jangan lupa bahawa azab neraka itu sangat pedih. Jangan kamu rasa-rasa kalau kamu sudah beriman, kamu kata beres, masuk surga lah. Memang dia, selagi kamu tak kufur kepada Allah Ta'ala, tidak melakukan perkara yang mengkufurkan kamu sehingga keluar daripada agama, kamu akan masuk surga juga akhirnya. Tapi berapa hari mau masuk neraka? Maukah dibakar begitu, lepas itu tukar kulit lagi? Ataupun maukah laisa lahum ta'amun illa min dhari' la yusmin wa la yughni min ju'? Tak ada makanan bagi mereka yang dalam neraka itu melainkan duri-duri yang tidak boleh menggemukkan dan tidak boleh mengenyangkan. Maukah itu? Sedangkan kena duri ikan saja ataupun tulang ikan saja, tersengkang kat kerongkong ni, terbeliak-beliak mata, itu baru tulang ikan. Sampai ada yang keluar petua. Petuanya kata apa? Kalau kena tulang ikan, ambil mata kail, masuk dalam air. Tapi yang nak cerita ialah tersengkang di situ, yang terbeliak-beliak mata. Macam-macam lah, ya. Ambil nasi, kepal-kepal, telan, boleh masuk sama. Jadi semua nak menunjukkan apa? Betapa payahnya itu baru tulang kat sini. Yang kat sana, wallahu a'lam macam mana keadaannya. Laisa lahum ta'am illa min dhari'. Ada pula yang dimasukkan di dalam neraka nanti,
Diberikan makanan apa? Makanan seperti apa? Seperti lendir bangkai yang hitam busuk itu akan yusqa min sadid, akan diminumkan. Para jamaah, kalau di dunia ini kita ternampak saja ya, ataupun dengar saja nak makan nasi ke kat sebelah sana orang buang kahak, dah tak selera orang. Apalagi kalau sekali kahak masuk ke dalam roti canai, nak makan ke tidak? Di dunia boleh, mama tolong tukar mamanya apa ada ni. Itu dunia. Ke akhirat tak ada main tolak-tolaknya, mesti kena makan. Maukah itu? Allah yang Maha Pengasih dan beritahu, wa qina azabannar, peliharakanlah kami, selamatkanlah kami daripada azab neraka. Kenapa banyak orang tak percaya? Sebab tak nampak lagi. Baik, kita bawa contoh di sini sekarang. Kenapa percaya? Kalau sekiranya dalam komputer kita tu ada keluar perkataan Trojan, percaya ke? Saya tanya anak, ada seorang budak, kamu tahu Trojan tak? Budak tu tak jawab, makcik jawab, Trojan tu pemasuk kain. Ustaz kata dia, itu Trojan makcik. Trojan komputer bukan Trojan masuk kain. Trojan komputer adalah virus. Baik, sekarang bila berhadapan dengan virus, berhadapan dengan masalah dalam komputer kita, apa disuruh oleh arahan di sana? Disuruh format. Format ke tak format? Kalau tak format, tunggulah masanya, dia akan hang terus. Kenapa ikut arahan itu? Kerana yang mengaturnya ialah pencipta alat itu. Kalau itu kita tak persoalkan, kenapa bila Allah Ta'ala sebut begini, kenapa masih lagi persoalkan? Patutnya apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, tak ada sedikit ruang pun untuk kita meragukan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Padahal Trojan tadi itu, yang tertulis itu ya, bagi yang nampak dia tengok, Trojan ni ini kena clean lah dengan dapat bersihkan kan begitu. Kalau yang buta tak nampak, ada apa? Trojan. Dia nampak tak? Tak nampak. Dia dengar tak? Dengar. Sebab itu kita disuruh dengar Al-Quran, baca Al-Quran, supaya tahu apa yang ada di dalam Al-Quran. Dapat berapa banyak itu bukan urusan kita. Urusan kita ialah Allah Ta'ala suruh baca Al-Quran. Ustaz dah lambat Ustaz ya, dulu itu macam cerita piramid, kecil-kecil tak nak belajar, dah tua orang sekolah. Itu cerita piramid ya. Kita perlu merasakan sayang pada diri kita. Jangan dilayan dah tua ke, dah lama ke dan sebagainya. Cukup mengatakan Alhamdulillah, aku disedarkan oleh Allah Ta'ala ya. Kerana itu kita nampak sekarang ada beberapa tempat selepas kuliah maghrib mereka belajar membaca Al-Quran juga, belajar kandungan-kandungan Al-Quran. Dan jangan kata terlewat, itu bukan kerja kita. Kerja kita, kamu mau tak membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran, melihat apa yang disebut di dalam Al-Quran. Ini adalah kerja kita. Mari kita sama-sama lakukan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Baik, dari lihat tadi ya, kufur kepada Allah Ta'ala, bagaimana Allah Ta'ala masukkan mereka ke dalam neraka. Kemudian bagaimana keadaan di dalam neraka. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menceritakan tentang kulit. Itu yang diakui fakta sains. Kenapa? Liyazuqul adab, supaya mereka merasakan azab siksa itu. Kenapa demikian? Innallaha kana azizan hakima. Dan ingatlah, Allah sesungguhnya adalah maha berkuasa lagi maha bijaksana. Maha berkuasa apa dia? Maha berkuasa untuk menjadikan apa saja mengikut kehendaknya. Maha bijaksana, iaitu Allah Ta'ala meletakkan pusat deria sakit ataupun tidak ialah di kulit. Allah Maha bijaksana. Kerana itu, bila ayat seperti ini mengingatkan kepada kita supaya berjaga-jaga dengan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya, sikit je, kita ambil sikit ni. Maksudnya, deria yang merasai kesakitan dan keperitan berpusat pada kulit. Jadi apabila kulit tersebut telah masak hangus, azab neraka
maha mengetahui, lagi amat mendalam pengetahuannya tentang makhluknya, mengetahui perkara tersebut dan memberitahu kepada kita sebelum kita mengetahuinya. Dia menyebut bahawa dia akan menggantikan kulit mereka dengan kulit yang baru supaya mereka dapat merasai azab siksa. Ya, jadi itu kalau kita lihat ya, sebahagian daripada kenyataan dalam Al-Quran. Kita beri laluan sedekat sedikit untuk azan dan kita sambung sedikit lagi ya. Dia yakni Muhammad tidak
sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Kami, yakni Allah, akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di merata-rata tempat dalam alam yang terbentang luas ini dan pada diri mereka sendiri, sehingga ternyata jelas kepada mereka bahawa Al-Quran adalah benar. Tengok, balik kita ambil sedikit ya. Allah menggunakan perkataan sanurihim, kami akan perlihatkan. Sikit-sikit para jamaah ya, mudah-mudahan kita faham perkataan yang digunakan oleh Allah Ta'ala. Kami akan perlihatkan. Dari sudut bahasa, ahli-ahli bahasa mengatakan perkataan kami akan perlihatkan, maknanya Allah Ta'ala akan sentiasa memperlihatkan kepada manusia. Orang-orang zaman dahulu dia akan melihat tanda-tanda kebesaran yang dilihat pada zaman dahulu. Sekarang ini kita lihat tanda-tanda kebesaran dan kehebatan Allah Ta'ala di zaman sekarang ya. Tuan-tuan, kita sekarang perlu perhatikan. Tuan-tuan mungkin ada yang dah dapat melihat daripada Facebook ataupun WhatsApp daripada orang hantar. Kita sekarang ni biasa dengan handset kita, iPhone kita dan sebagainya, kita main apa? Set-set gitu ya. Gitu kan? Tuan-tuan mungkin dah ada yang tengok. Dia pakai macam gelang saja. Pasang gelang main goyang aja. Dia bukan kat benda gelang tu, kat tangan dia keluar. Subhanallah, kat tangan dia keluar. Telefon bunyi kat sana, dia goyang kat sini, dia jawab kat sini. Kita belum ada lagi. InsyaAllah tanya harganya berapa tadi. Main goyang aja. Dia bukan begitu, selam kat dalam kolam, dia boleh main kat dalam kolam. Kita bawa license kita kat tuan, nak tengok macam mana. Maknanya apa? Maknanya ayat ini sebenarnya, benda ini sebenarnya Allah Ta'ala mengatakan sanurihim, kami akan perlihatkan kepada mereka. Maknanya akan ada saja benda-benda yang memperlihatkan tentang kebenaran Al-Quran. Apa dia kebenaran Al-Quran? Siapa yang ajar manusia itu sehingga dapat mencipta alat yang tadi? Allamal insana ma lam ya'lam. Allah akan mengajar manusia sesuatu yang dahulunya dia tidak tahu. 40 tahun yang lalu kita ada dengar tak handset handphone ni? Ada tak? Tak. Sekarang pun dah pakai handset, dia pakai gelang pula. Lepas 30 tahun lagi, entah apa benda lagi. Tapi Allah Ta'ala kata allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajar manusia sesuatu yang dia tidak tahu sekarang. Ini Al-Quran para jamaah. Cuma kita ni, minta maaf lah, baca dia dapat pahala lah insyaAllah. Tapi cuba fahamkan demikian supaya kita dapat merasakan Al-Quran adalah kalam Allah. Mesti betul. Yang menjadi manusia ini degil nak lawan hukum Allah, sampai kita dengar dia kata aku tak percaya hukum potong tangan yang disebut dalam Al-Quran. Aku percaya dengan kata-kata manusia. Tengok sampai begitu. Sampai dia kata apa? Dia kata, terang dia kata kalau orang tu dah kena potong tangan, macam mana dia nak bekerja nanti lagi? Tuan-tuan tak jumpa. Saya jumpa ada satu rancangan selebriti Korea aku tak salah ya, Cina ya. Budak perempuan ni tangan tak ada, tapi dia buat kerja dapat makan. Dia cari kerja buat macam mana? Dengan menggunakan kakinya. Dia buat macam mana? Dia membuat apa? Mengait apa? Kan kalau Cina kan ada gambar kuda dan sebagainya, bunga dan sebagainya. Dia guna mulut dengan kaki. Tak malu ke kita boleh bercakap macam itu, sedangkan orang itu, orang yang belum beriman, dia boleh tahu macam mana berusaha berfikir supaya nak bekerja. Dia gunakan gigi dia, mulut dia untuk masukkan benang itu dalam jarum. Nah, ini para jamaah, dia manusia sudah dihinggap penyakit pandangan manusia, dia nak menolak malah menghina hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba kita lihat, banyak lagi kalau kita nak buat contoh yang ada dalam YouTube. Tak ada tangan dia boleh bekerja. Yang ada, tak ada kaki, tapi dia boleh bawa kereta, jadi foreman pula. La ilaha illallah.
Jadi ini para jemaah, kita kalau jujur benar beriman kepada Al-Quran, jangan persoalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala tahulah. Kenapa tak pernah tanya kepada Bill Gates, kenapa you buat macam ini? Kalau nak ni kenapa namanya Excel? Kalau ini kenapa PowerPoint? Kenapa ini mana Windows? Kenapa ini katanya? Pernah jaga tak? Tanya tak? Tak pernah tanya pun. Yang tahu sekarang aku nak gini aku buka Excel. Dapatlah jawapan cepat kan? Boleh dia bawa ini dan sebagainya. Pernah tanya tak? Pergi juga tanya Bill Gates. Nanti Bill Gates tanya, you ni datang daripada dimensi mana? Bila hukum Allah, persoalannya banyak sangat. Inilah manusia-manusia yang hatinya, mudah-mudahan Allah Ta'ala nanti buka hatinya, ya. Kita doakan, ya. Tapi perkara seperti ini cukup jelas yang meletakkan dirinya keluar daripada Islam sebenarnya, sebab terang-terang dia mengatakan. Padahal kita pada jamaah, kita kena berjaga-jaga. Walaupun kita sudah beriman, walaupun kita sudah taat kepada Allah Ta'ala, kita masih tetap berdoa apa dia? Rabbana la tuzigh qulubana. Kita minta Allah Ta'ala jangan besokkan hati kita setelah kita mendapat hidayah. Ada tanda-tanda untuk mendapat balasan syukur daripada Allah Ta'ala. Ada satu, ini saya ni mencari-cari ni kat internet ni, cari jumpa kereta mini. Kereta mini, ya. Ini bukan kereta sport, ya. Lumba ni bukan F1 ni, ya. Ini kereta mini berlumba-lumba. Ada seorang tu, kereta mini dia tu dia nak menang dah. Tinggal berapa meter je nak menang. Bendera dah mula diangkat, dia pun dah angkat tangan, dia nak menang. Apa yang berlaku? Langgar itu, jam kat situ, kereta belakang masuk. Maknanya tak menang. Apa artinya kepada kita? Walaupun kita sudah beriman, jangan merasa kita ini sudah berada di zon selesa, belum tahu hujung kita di mana. Sebab itu berdoa kepada Allah Ta'ala. Sebab itu tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan cuba nak membantah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak, aku punya suka lah, serika aku punya, kain aku punya. Sekarang aku nak gosok kain nelon, aku taruh kat urul, aku punya suka. Boleh buat macam itu? Nak gosok kain yang ada urul, taruh kat urul lah. Kalau nak yang ada kain ada nelon, pakaian ada nelon, taruh kat urul lah. Pasal apa tak berani? Rosak. Itu baru rosak pakaian. Kalau tak ikut hukum Allah, bukan pakaian yang rosak, diri kamu yang rosak nanti. Ini yang perlu kita tanamkan dalam hati kita, supaya tidak terlintas dalam hati kita untuk menentang apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini penting para jemaah. Sia-sia Allah Ta'ala turunkan kepada kita Al-Quran, sia-sia kita menjadi orang beriman, tapi tuntutan Al-Quran tidak dipedulikan. Sia-sia sebenarnya kita. Rugi kita diberi Al-Quran tetapi tidak mau memperhatikan apa yang ada dalam Al-Quran. Jadi itulah sedikit yang kita boleh manfaatkan malam ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala akan melihara kita dari perkara-perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kesimpulannya jelas bahawa fakta-fakta sains yang ditemui sekarang ini adalah terlebih dahulu sudah disebut dalam Al-Quran. Ya, ini sebahagian saja daripada contoh. Sama ada naik ke atas langit itu makin sesak, ataupun kulit kalau dibakar setelah kering, dibakar sekali lagi dia tidak akan berasa, tetapi ditukar dengan kulit lain. Semuanya ini adalah sebahagian daripada fakta-fakta sains yang ditemui sekarang. Sedangkan Al-Quran telah menyebutnya 14 abad yang lalu. Itu yang dikatakan Al-Quran mendahului ilmu moden. Jadi sebab itu insya-Allah bila kita melihat panduan-panduan seperti ini, kita tetap akan mengatakan banyak lagi perkara yang akan diperlihatkan oleh Allah Ta'ala. Sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan kepada mereka tanda-tanda kebesaran kami di tempat-tempat yang luas di angkasa sana, wa fi anfusihim, dan juga yang ada pada diri mereka. Supaya apa? Supaya mereka mengakui bahawa Al-Quran adalah benar berlaku. Jadi itu adalah agaknya untuk malam ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala akan terus memberikan kekuatan kepada kita, akan terus menimbulkan rasa cinta kita kepada ilmu, dan ingin sentiasa berada dalam majlis ilmu
kita berjumpa lagi insyaAllah tahun depan.